Tapi saya ingin juga bersama dengan saudara Zhang Hong, wartawan Radio Antarabangsa China CRI langsung dari Beijing. Selamat petang Zhang Hong, apa khabar? Selamat petang. Zhang Hong difahamkan sudah mendapat vaksin Sinovac. Kalau berdasarkan gambar-gambar yang Zhang Hong kongsikan bersama dengan kami di Astro Awani, mungkin dapat ceritakan pengalamannya. Kerana difahamkan sebelum sambutan Tahun Baru Cina pada bulan lalu, ribuan masyarakat di Beijing khususnya berlumba-lumba untuk mendapatkan vaksin. Kerana ini boleh dikatakan satu jaminan untuk mereka dapat pulang ke kampung halaman dengan baik. Bagaimanakah proses imunisasi vaksin COVID-19 di China kalau dapat dikongsikan Zhang Hong? Ya, sekarang kalau di China ada dua jenis vaksin yang sudah dipasarkan dengan bersyarat, iaitu satu sejenis vaksin dari Sinopharm, satu lagi dari Sinovac. Iaitu kedua-dua ini sebenarnya sudah digunakan secara besar-besaran dan sebelum Tahun Baru Cina berdasarkan statistik sudah ada 40 juta dos digunakan di China. Dan termasuk saya kalau dos pertama digunakan sebelum Tahun Baru Cina dan selepas cuti panjang Tahun Baru Cina, iaitu selepas 21 hari selepas dos pertama, saya pun sudah gunakan dos kedua. Sama sekali tak ada apa kesan tambahan dan saya rasa semuanya okey lah. Dan sebenarnya pagi tadi saya baru balik dari kilang Sinovac untuk menyaksikan bahan Sinovac yang disediakan kepada Malaysia untuk diangkat ke lapangan terbang, nanti dia akan dihantarkan ke Malaysia. Ya, ini adalah visual ataupun gambar yang Zhang Hong kongsikan bersama kita, merupakan bekalan pertama vaksin oleh syarikat biopharmaceutical Sinovac China yang sudah siap dipakejkan dan dihantar ke lapangan terbang di Beijing, di mana bekalan itu dijangka tiba di Malaysia pada 26 atau 27 Februari nanti, di mana ianya nanti akan diisi dan dibungkuskan oleh Pharmaniaga Berhad. Zhang Hong, kalau dilihat kepada cara negara China mengawal COVID-19 dan juga tampil dengan vaksin yang begitu pantas juga, mungkin kita dapat faham bagaimana reaksi masyarakat di sana. Adakah mereka teruja dan juga adakah mereka skeptikal, dan juga bagaimana proses dilakukan dari segi teknologi dan juga daripada segi pengumpulan maklumat dan juga data, dan juga bagaimana kita nak pelajari proses vaksinasi itu dapat dilakukan dengan lancar. Ya, sebenarnya kalau di China kita tahulah, kalau di masyarakat China kita cukup yakin kepada maklumat yang diumumkan oleh kerajaan, termasuk yang dari permulaannya berbagai maklumat wabak yang dikemukakan atau diumumkan oleh kerajaan secara cepat dan terbuka. Oleh itulah semua orang ikuti semua arahan dari kerajaan, macam bergurung atau perlu duduk di rumah, tak boleh keluar. Dan hingga sekarang kita boleh lihat semuanya kalau wabak di China terkawal dalam jangka yang pendek. Ini sebenarnya meningkatkan lagi rasa itu percaya masyarakat terhadap itu arahan atau keputusan dari kerajaan. Ketika kerajaan menyeru, iaitu kita sekarang sudah ada vaksin dan boleh digunakan, dan menyeru sebanyak mungkin orang menggunakan vaksin kerana hanya dengan lebih macam 50% orang sudah menggunakan vaksin, ini baru akan menyediakan satu perlindungan yang berkesan kepada seluruh masyarakat. Oleh itu, ketika kita tengok sudah boleh menggunakan vaksin, kita langsung mendaftar. Dan ketika saya pergi ke tempat untuk menyuntikkan vaksin, saya pun melihat begitu ramai orang sudah berbaris di sana secara juga mematuhi SOP, semuanya memakai tompen, berjarak 1 meter untuk tunggu menggunakan vaksin. Saya rasa kalau bagi kawan-kawan di Malaysia, saya pun menyeru semua orang kalau ada peluang menggunakan vaksin, silalah pergi. Dan kalau hanya dengan kita semuanya, kebanyakan orang sudah menggunakan vaksin, baru mungkin memutuskan itu rantaian penyebaran itu virus, dan baru boleh menyediakan satu perlindungan kepada kami sendiri dan juga keluarga kami dan juga kawan-kawan di sekitar kita.
Saya suka apabila Zahong mengatakan bahawa harapan kita apabila tamatnya pandemik COVID-19, kita mampu lagi untuk bersenyum tanpa topeng, berpeluk tanpa jarak. Akan tetapi vaksin bukanlah jaminan untuk kita masih lagi perlu berada dalam norma baru dan sebagainya. Tapi mungkin Zahong dapat cerita, bersenyum tanpa topeng, berpeluk tanpa jarak. Kerana ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan ataupun menghapuskan COVID-19, tapi dalam masa sama ini adalah harapan juga Zahong. Betul, memanglah. Tapi buat masanya meskipun sudah kami menggunakan vaksin, tapi kalau kami di China masih memakai topeng dan mematuhi macam pergerakan sosial kerana kita tahu vaksin ini dikeluarkan atau dikajikan secara cermat dan sama ada kesannya masih perlu tunggu dan lihat. Tapi kalau berdasarkan beberapa statistik yang kali itu uji cuba klinik, ini berkesan. Jadi kita guna. Tapi dalam tempoh ini saya menyeru juga kawan-kawan di Malaysia masih perlu memakai topeng. Zahong, banyak lagi kita mahu cerita lagi mengenai pengalaman China dalam program vaksinasi dan juga banyak yang kita boleh pelajari juga. Tapi itu mungkin kita dapat bincangkan dalam agenda Awani Asia pada hujung minggu nanti. Zahong akan juga muncul lagi bersama dengan kita. Banyak penerangan dapat dikongsikan. Terima kasih Zahong, wartawan radio antarabangsa China CRI.